Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel bin Nurain. Hai, nama saya Akram. Akan menerangkan tentang kemahiran berfikir. Perbincangan ini, saya akan menerangkan tentang definisi, maksud dan kognitif, manakala Akram akan menerangkan tentang kepentingan berfikir, dan seterusnya akan diterangkan oleh saya adalah asas pemikiran, dan Akram akan menerangkan tentang Ryan Tinker's Key 3 Keys. Yang pertama adalah definisi. Kemahiran berfikir adalah proses mental dalam memahami pengalaman, dan kemahiran berfikir juga boleh menginteraksikan pengalaman yang baru ke dalam kotak pemikiran kita. Dan seterusnya adalah kemahiran berfikir juga membolehkan kita berfikir di luar kotak, kerana apa yang kita telah alami, kemahiran berfikir kita akan sentiasa bekerja dan akan mengeluarkan hasil yang lebih baik. Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna sesuatu, meroka pelbagai kemungkinan idea dan membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses yang dialami. Seterusnya ialah pemikiran kognitif. Kognitif adalah penilaian yang dilakukan atas dasar kemampuan dan mengenal sesuatu yang mengacu pada proses seseorang memperoleh pengetahuan yang ada dalam dirinya sendiri. Dan kognitif adalah proses berfikir, kemampuan individu dan mental mempertimbangkan dan menghubungkan suatu peristiwa atau peristiwa satu dengan yang lain. So, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi hasil daya cipta kita adalah pemikiran kognitif. Next, apa pentingnya kemahiran berfikir ini? Yang pertama, penting dalam proses meninggikan lagi keupayaan belajar, kerana melaluinya pelajar dapat mengawal menentukan arah kemajuan pelajaran. Kedua, pelajar-pelajar yang menguasai kemahiran berfikir akan dapat berfikir terlebih dahulu sebelum sesuatu tindakan itu dibuat. Dengan ini, kemahiran berfikir ini mampu memandu pelajar menggunakan bahasa yang baik dan menghasilkan idea-idea yang bernas, pendapat yang jitu dan pandangan yang kritis dan kreatif. Seterusnya, kita beralih kepada asas pemikiran. Yang pertama, asas pemikiran adalah pengetahuan. Untuk mengingati kembali sesuatu istilah, fakta atau konsep. Yang kedua pula adalah aplikasi. Kebolehan menggunakan konsep dan istilah dan situasi yang baru pada situasi yang baru. Dan yang ketiga adalah penilaian. Penilaian adalah kebolehan menilai idea, konsep atau tindakan. Yang keempat adalah analisis. Kebolehan membahagikan konsep atau kaedah kepada bahagian-bahagian dan mengenal pasti perkaitan antaranya. Dan yang kelima adalah sintesis. Kebolehan mencantumkan unsur-unsur supaya mendapat satu corak yang sempurna dan bermakna. Dan adalah yang terakhir adalah pemahaman. Kebolehan menerapkan istilah, fakta atau konsep dan situasi yang berlainan dengan peralatan sendiri. Next, Ryan Tinker's Key. Apakah itu Ryan Tinker's Key? Ryan Tinker's Key ialah salah satu kaedah untuk meningkatkan aktiviti minda kita. Ryan ni telah memperkenalkan 20 cara, iaitu 20 keys yang di mana mampu melatih pemikiran menjadi lebih kreatif dan inovatif. Hari ni saya nak kongsikan 3 keys sahaja. Jadi kalau korang nak cuba keys yang lain, boleh je search kat Google. Yang pertama ialah decompatibility. Caranya ialah dengan memilih dua objek atau perkara yang berbeza. Kemudian cuba fikirkan beberapa perkara atau titik persamaan antara kedua-duanya. Aktiviti ini boleh dilakukan secara bersendirian atau di mana sahaja. Contoh, saya pilih manusia dan tumbuhan.
persamaan pertama, kedua-duanya memerlukan makanan dan air untuk terus hidup. Kedua, kedua-duanya melalui proses pembesaran. Dan terakhir, kedua-duanya hidup dan akan mati. Kes yang kedua ialah the what if key. Caranya ialah dengan menanyakan soalan apa yang akan terjadi sekiranya itu berlaku. Contohnya, cuba korang ramalkan apa yang akan terjadi sekiranya hanya lelaki sahaja diambil bekerja sebagai guru. Apa? Mungkin pelajar lelaki akan lebih berjaya daripada pelajar perempuan. Kes yang terakhir yang saya mahu kongsikan ialah the brainstorming case. Caranya ialah dengan kita fikirkan masalah yang berlaku pada diri kita. Kemudian cuba kita fikirkan bagaimana mahu mengatasi masalah tersebut. Jadi sambil memikirkan bagaimana mahu menyelesaikan masalah tersebut, kita dapatlah meningkatkan aktiviti minda kita secara tidak langsung. So contohnya, masalah kita selalu bangun lewat ketika mahu pergi ke sekolah. So fikirkanlah bagaimana cara-cara nak mengatasi masalah tu. Contoh, mungkin kita kunci jam, set alarm untuk bangun awal, atau kita tidur awal supaya boleh bangun awal. Tak pun kita suruh ibu bapa kita kejut. Macam itulah contohnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3. Penerangan yang terakhir bagi saya adalah perbezaan berfikir secara kreatif dan kreatis. Kreatif adalah menjana idea, menghubung kait, membuat hipotesis, membuat gambaran dan mereka cipta, manakala kritis membandingkan, mengumpul dan mengelaskan, menganalisis, menilai, membuat kesimpulan dalam sesuatu perkara. Untuk meningkatkan lagi pemahaman kita, kreatif adalah sesuatu pemikiran yang secara generatif dan mereka mencari idea dan daripada segi-segi perkara sekeliling dan menjana idea yang baru seperti membuat sesuatu produk. Manakala kritis ni pula berbeza dengan melalui dengan cara pemikirannya yang lebih kepada analitis dan mereka suka menganalisa dan membandingkan sesuatu perkara dengan produk, antara produk lain dan produk lain. Itulah yang dibandingkan dengan kritis. So benda akan terjadilah sesuatu yang lebih baik daripada barang yang lain. So kritis ni adalah cara orang untuk menganalisis sesuatu dan meningkatkan apa yang lebih baiklah. Contohnya kalau tentang tajuk kemahiran berfikir ni, apa yang kita telah pelajari dari pengalaman, biasanya kita akan meningkatkan dengan pemikiran yang kritis. Dan kreatif adalah cara kita untuk mengubah sesuatu pengalaman kita tu dengan cara yang baru. So ia adalah dipanggil dengan pemikiran kreatif.